hadis 72, hadis 72 malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Pengajian kitab 100 hadis pengubatan Nabi ataupun Tibun Nabawi pada malam ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadil Tuan Imam, barisan tuan-tuan Imam, barisan tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Malam semalam ada sahabat-sahabat kita terasa letih tubuh badan, lalu timbul perasaan mengantuk, matanya pun terkebil-kebil, lalu letakkan atas bantal kepalanya, terus pejam matanya, pejam dan terus pejam, tak celik-celik dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pula sama,
malam semalam pun rasa lesu, kita pun mengantuk, terkebil-kebil mata, kita pun meletakkan kepala atas bantal, kita pun membaca doa bismikallahumma ahya wa amut, kita pun memejamkan mata, pejam-pejam dan terus pejam. Namun sebaik saja menjelang subuh, celik semula, alhamdulillah, ya, subhanallah. Ini satu nikmat yang sangat besar daripada Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud 5 perkara sebelum datang 5 perkara, antaranya waktu hidup sebelum datang waktu kematian, ya. Inilah nikmat yang sangat besar. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenapa Allah masih menghidupkan kita hingga ke hari ini, hingga ke saat ini? Ada 2 sebab. Pertama, kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk bertaubat nasuha atas segala kesilapan, kesalahan dan dosa-dosa kita di masa yang silam. Yang kedua, Allah nak bagi peluang untuk kita menambah sebanyak mungkin amalan demi amalan sebagai bekalan yang akan kita bawa pada hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat olehmu akan harta benda dan anak penak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang cucuk tanam yang mana hasilnya akan kita tuai di hari akhirat. Allahyarham Ustaz Asri Rabbani pernah mendendangkan dalam nasyidnya, dunia ini hanya sementara, beribadahlah sebagai bekalan untuk menuju hari kemudian, akhirat jua kekal selamanya. Jadi insyaAllah malam ni buka muka surat 71, hadis yang ke-72, menyambung pengajian yang lalu. Baik, Ustaz bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul madinatal masihu wala ta'un. Ya, terjemahan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Masihud Dajjal dan juga ta'un tidak akan memasuki Madinah, ya. Al-Masihud Dajjal dan juga ta'un tidak akan memasuki Madinah, ya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, ya, masya-Allah. Maknanya Dajjal tak boleh masuk Madinah, ya. Nanti bila kemunculan Dajjal, ya, semua tempat Dajjal boleh masuk, kecuali yang Dajjal tak boleh masuk Madinah, ya, antaranya, masya-Allah. Begitu juga ta'un, penyakit ta'un tak akan menular di bumi Madinah. Kenapa? Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketika sahabat-sahabat Nabi mula berhijrah ke Yathrib, ya, nama sebelum ditukar kepada Madinah, waktu itu Yathrib ataupun Madinah adalah bumi yang penuh macam-macam wabak penyakit, termasuklah wabak ta'un. Lalu satu hari Nabi memindahkan agar wabak-wabak di Madinah ditransfer ke Juffah ketika itu adalah penempatan orang-orang Yahudi, ya, masya-Allah. Dengan berkat doa Rasulullah, maka ta'un takkan dapat memasuki Madinah, ya, sampai hari kiamat, ya, subhanallah, ya Rabb. Sebab apa Nabi doakan wabak penyakit dekat Madinah ditransfer ke Juffah? Kata ulama, Juffah itu adalah penempatan orang-orang Yahudi. Daripada hadis ini menjadi dalil keharusan kita mendoakan kehancuran dan kemusnahan untuk orang-orang kafir harbi, kafir-kafir yang memerangi umat Islam. Keharusan. Sebab itu adanya syariat baca doa qunut nazilah ketika solat, itu antaranya. Baik, hadis 73 pula. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mabtun syahidun wal mat'un syahidun, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati kerana sakit perut adalah syahid, dan orang yang mati kerana taun juga adalah syahid, ya. Subhanallah. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib. Baik, syahid yang dimasukkan adalah syahid dunia, ya, syahid dunia. Adapun orang yang mati kerana jihad fi sabilillah, yang itu dia mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat. Kalau mati kerana sakit perut, kerana taun, ya, itu syahid dunia. Ada orang mati kerana kebakaran, ya, Masya Allah, ya. Ada orang mati kerana lemas, itu semua syahid dunia, dengan syarat orang itu beriman, ya. Kalau tak beriman tak dikira syahid juga, walaupun juga cara kematian. Subhanallah. Baik, berkenaan dengan Dajjal Al-Masih dan juga taun tak akan masuk bumi Madinah, ya. Ada satu doa yang sunat kita amalkan, ya, setiap kali solat waktu tahiyat akhir sebelum bagi salam, ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab siksa kubur. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada fitnah-fitnah waktu hidup dan juga sesudah kematian. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan-kejahatan fitnah Dajjal Al-Masih, ya. Baca doa ini, mudah-mudahan kalau kita sentiasa membacanya, ditakdirkan Allah Dajjal muncul sebelum kita meninggal dunia. Masya Allah, kita terpaksa hidup dalam zaman Dajjal, maka mudah-mudahan kita akan terhindar daripada fitnah-fitnah Dajjal tadi, ya, insya-Allah. Baik, antara lain juga amalkan 10 ayat surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. 10 ayat terawal dan 10 ayat terakhir jadikan amalan, ya. Baca setiap hari, masya-Allah. Mudah-mudahan ditakdirkan Dajjal muncul saja, kita terselamat daripada fitnah Dajjal, ya, insya-Allah. Baik, hadis yang ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taun. Maka baginda menjawab, taun adalah azab yang Allah timpakan ke atas sesiapa jua yang ia kehendaki. Namun ia menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Tidak ada hamba yang berlaku taun di negerinya lalu dia tinggal di negeri itu dengan sabar dalam keadaan ia mengetahui bahawa tidak akan menimpanya melainkan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya, maka baginya ganjaran seumpama orang yang mati syahid. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, ya. Subhanallah. Jadi tahun ini ke atas orang-orang tak beriman dia jadi azab, dia jadi azab, seksaan. Tapi ke atas orang-orang beriman dia jadi rahmat. Masya Allah. Bukan setakat ta'un, bahkan dikiaskan kepada apa juga bentuk-bentuk ujian daripada Allah yang berat-berat. Ta'un itu antara ujian yang berat.
Kalau sekarang barangkali dah tak ada taun, tapi ada covid pula. Ada covid, lepas ni entah apalah pula, na'udzubillah min zalik. Jadi apabila ada wabak-wabak penyakit yang berat-berat begitu, untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang tak beriman, itu merupakan bentuk azab, bentuk sesaan ke atas mereka. Tapi ke atas orang-orang beriman, dia menjadi rahmat. Bahkan dihukumkan mati syahid. Andai kata tiba-tiba orang kena covid tu, dia sabar, dia redha, mati syahid dia insya-Allah. Begitu juga orang yang kena taun, kan, dia sabar, dia redha dalam menanggung ujian Allah tadi, mati syahid, matinya insya-Allah. Itu untuk orang-orang yang beriman, ya. Tapi untuk orang-orang kafir, orang tak beriman, dia jadi azab, jadi siksaan daripada Allah Taala. Sebab itu apa juga bentuk ujian, terutama bentuk penyakit dan kesakitan, kita kena sabar dan redha dalam menghadapinya. Dia menjadi rahmat. Apa maksud rahmat? Rahmat ni kasih sayang Allah. Allah nak bagi kebaikan-kebaikan yang banyak. Antara kebaikan bila kita menanggung ujian berupa kesakitan dan penyakit, yang pertama, Allah menggugurkan segala dosa-dosa kita di masa yang lalu. Yang kedua, Allah akan mengangkat martabat kemuliaan kita di sisinya. Yang ketiga, Allah nak bagi pahala yang sebanyak-banyaknya atas kesabaran dan redha kita menanggung penyakit tersebut. Pahala. Subhanallah. Yang keempat, Allah nak menjadikan diri kita semakin dekat dan hampir kepadanya. Sebab bila kita ada penyakit, kita sakit, waktu itu kalau kita mengeluh, apa yang terpacu daripada mulut kita? Allah, ya Rabb, kan? Maksudnya kita betul-betul mengharapkan Allah, mengharapkan bantuan Allah, pertolongan Allah, penyembuhan daripada Allah. Maknanya kita dekat dan hampir. Allah rindu nak dengar rintihan hamba-hambanya. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan uji dia. Allah uji, tanda Allah sayang. Allah uji, tanda Allah kasih. Allah uji, tanda Allah cinta kepada hambanya itu. Subhanallah. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Khattab dikatakan dalam tempoh seminggu, kalau beliau tak diuji apa-apa bentuk cabaran, cobaan, rintangan, ujian daripada Allah, maka Sayyidina Umar dah mula gelisah. Sayyidina Umar berfikir, adakah Allah dah tak sayang pada aku? Adakah Allah dah tak kasih pada aku? Adakah Allah telah melupakan aku? Cukup risau Sayyidina Umar. Masya Allah. Itu sikap sahabat dalam menghadapi ujian, ya. Seminggu saja tak diuji dah risau, ya. Masya Allah, ya. Sebab apa? Sebab ujian itu tanda Allah sayang, tanda Allah kasih, tanda Allah cinta. Sebab tu kalau Allah uji kita, ucapkan lafaz Alhamdulillah, ya, syukur. Kerana tanpa ujian, takut kita semakin hanyut, kita semakin jauh daripada Allah, semakin sesat. Tapi dengan adanya ujian, kita sentiasa berpatah balik, sentiasa kembali semula ke pangkal jalan, dia mencari Allah, ya, ya Rabb. Dan doa ketika ditimpa ujian, doanya ialah bila kita ditimpa ujian ataupun kita dengar saudara-saudara kita ditimpa ujian, mula-mula kita sebut Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Lepas tu kita baca Allahumma ajurni ala musibati wa akhlif li khairan minha. Apa maknanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya untuk Allah, sesungguhnya kami untuk Allah dan kepadanya jualah kami semua akan dikembalikan. Ataupun kami dari Allah dan kepadanya jualah kami semua akan dikembalikan. Lepas tu Allahumma ajurni ala musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kau berilah pahala atas musibah yang menimpa hidupku ini, dan engkau gantikanlah ianya dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah, ya. Sebab tu jangan sedih sangat atas kehilangan sesuatu yang kita sayang, yang kita cinta. Kadang-kadang Allah ambil kerana Allah nak bagi yang lebih baik, ya. Sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Demikianlah cerita taun, ya. Masya Allah. Masya Allah, ya. Itu tentang taun. Jadi habislah bicara kita tentang wabak-wabak penyakit, tentang taun, ya.
Antara doa yang kita boleh amalkan setiap kali lepas solat supaya terhindar daripada penyakit-penyakit berjangkit atau penyakit-penyakit menular, antaranya Allahumma inna na'udzubika. Macam mana Tuan Imam? Ustaz pun lupa ya. Okey. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam ya. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala ma la yakshifuhu ghairak. Doa ni kalau tak ada Covid hari tu rasanya tak ramai orang yang hafal ya. Tapi berkat ada Covid hari tu subhanallah, jadi sebahagian besar daripada kita dapat menghafal dan mengamalkannya setiap kali lepas salat ya. Subhanallah ya. Baik, sama-sama ikut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'anna al bala wal waba wal ghala ma la yakshifuhu ghairak. Amin 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 ya rabbal alamin ya. Ini doa untuk nak menolak wabak ya, penyakit, mudah-mudahan ya diamalkan. Mudah-mudahan andai kata datang sekali lagi wabak yang menular, kita akan terhindar daripada wabak tersebut, mudah-mudahan ya. Andai kata kena juga tiba-tiba meninggal dunia kita, maka dihukumkan mati syahid, kan dia jadi rahmat untuk orang-orang beriman, tapi jadi azab bagi orang-orang kafir ya? Orang-orang tak beriman. Masya Allah. Baik, kita masuk hadis yang seterusnya, hadis yang ke-75. Tajuknya Ruqyah. Ruqyah ni maknanya jampi ya, jampi atau bacaan ayat Al-Quran, zikir-zikir dan doa-doa maksud daripada Rasulullah yang dibacakan ke atas pesakit-pesakit. Itu namanya Ruqyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil maradil ladzi mata fihi bil muawwidhati falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha fasa'altu az-Zuhri kaifa yanfithu qala kana yanfithu ala yadayhi thumma yamsahu bihima wajhahu ya. Terjemahan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meniup ke atas dirinya sendiri pada ketika beliau hampir sakit, pada ketika beliau sakit hampir kematiannya, dengan membaca Al-Mu'awwizat, iaitu surah Al-Ikhlas ya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Namun tatkala sakitnya semakin berat, akulah yang meniup dengan membaca Al-Mu'awwizat tersebut. Kemudian dengan tangan beliau sendiri aku sapukan ke badannya untuk mengambil keberkatan dengan tangannya. Az-Zuhri ditanya, bagaimana Nabi meniup? Beliau menjawab, beliau meniup ke kedua tangannya, kemudian beliau menyapu kedua tangannya itu ke wajahnya. Sahih Al-Bukhari dalam kitab At-Tib ya. Masya Allah. Jadi kita lihat hadis ini antara ruqyah ya, yang Nabi amalkan, dan kalau kita lakukannya menjadi sunnah, dapat pahala ya. Waktu Nabi sakit ya, Nabi akan mendepakan tangan begini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Az-Zuhri. Lepas tu Nabi baca Al-Mu'awwizat ya, ayat-ayat pelindung. Kalau kita sebut 3 kul ya, 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terbalik pula ya, ikut turutan ya, ikut urutan. Masya-Allah. Baik, kemudian dah baca, tiup pada tapak tangan.
Lepas tu sapu pada wajah dan seluruh anggota tubuh badan yang dapat dicapai dengan tangan. Masya Allah, ini sunnah ya. Sebenarnya bukan ketika Nabi sakit saja. Setiap kali Nabi nak tidur malam pun Nabi mengamalkan begitu ya. Nabi baca 3 kul, tiup pada tapak tangan, sapu pada wajah dan seluruh tubuh badan dapat dicapai. Ini sunnah ya, boleh kita amalkan. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sedemikian, walaupun kita sihat, waktu nak tidur malam akan terhindar daripada mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang mengerikan, yang menakutkan. Na'udzubillah min dzalik. Andai kata bermimpi juga ya, terjaga. Nak buat macam mana? Terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, palingkan wajah ke arah kiri, lepas tu buat isyarat meludah 3 kali, begitu ya. Isyarat tuan-tuan, bukan meludah sebenar-benarnya ya, isyarat. Subhanallah. Kalau sebenar-benarnya sebelah kiri isteri kita pula naya tuan-tuan ya. Besok pagi pandai-pandailah bang sarapan dia, tak nak masakkan. Contoh. Baik. Dan dalam hadis tadi menyatakan ketika sakit Nabi semakin memuncak, Nabi semakin uzur, Nabi tak terdaya nak melakukannya sendiri, Aisyah lah yang meneruskan amalan ruqyah itu ya. Aisyah ambil tangan Nabi, sebab Aisyah kata aku nak mengambil keberkatan daripada tangan Rasulullah. Ini juga menjadi keharusan kita mengambil barakah daripada orang-orang yang saleh. Itu dikiaskan ya. Boleh ambil barakah daripada orang-orang yang saleh. Subhanallah. Kemudian akulah yang membacakan ayat-ayat muawwizat tadi, 3 kul tadi Aisyah baca. Lepas tu Aisyah pun tiup pada tangan Rasulullah, Aisyah sapukan pada wajah Rasulullah ya, itu antaranya. Jadi ini sunnah. Baik, kita lihat ulasan hadis. Ar-ruqyah bermaksud bacaan atau zikir pelindung yang dibaca kepada orang sakit. Dipetik daripada kitab An-Nihayah. Baik, itu dia ruqyah. Kalau ada orang baca selain daripada ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir pelindung ya, doa-doa tertentu, kita taklah sebut itu ruqyah. Kalau bahasa Melayu sebut jampi serapah. Jampi serapah itu ini dan sebagainya. Sebenarnya ruqyah pun jampi. Ruqyah tu bahasa Melayu kita jampi sama. Cuma bila sebut ruqyah itu dia lebih khusus kepada ayat-ayat Quran, zikir-zikir, doa-doa yang maksud daripada Rasulullah. Begitu. Kalau sebut jampi dia umum. Jampi serapah lagi teruk. Kalau jampi tu umum, ni jampi cari Islam ke cara tak Islam. Kalau jampi serapah, itu dah kemenyan mentera semua, seru roh mati, seru jin iblis syaitan semua, na'udzubillah ya. Jadi alhamdulillah dah ada satu istilah yang masyarakat Islam Malaysia guna pakai, iaitu ruqyah. Bila sebut ruqyah aja ada keyakinan dalam hati kita, kita nak beramal, kita nak berubat. Tapi kalau sebut jampi, kita suspend lagi. Ni jampi yang mana satu ni? Kalau sebut jampi serapah, seriau terus ya. Subhanallah. Baik. Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, telah menjadi ijma' ulama' bahawa keharusan ruqyah adalah terikat dengan 3 syarat. Ada 3 syarat. Ada 3 syarat ni barulah diizinkan ruqyah. Kalau tak ada salah satu daripada 3 atau 2 daripada 3 atau ketiga-tiga pun tak ada, maka ruqyah haram ketika itu ya. Dia tidak menjadi harus lagi. Baik. Apa syaratnya keharusan ruqyah itu? Yang pertama, menggunakan kalamullah, nama-nama atau sifat-sifatnya. Menggunakan kalamullah. Kalamullah ni apa? Ayat-ayat Al-Quranul Karim. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah ya, yang bersifat qadim ya. Kalamullah itu qadim. Subhanallah. Baik. Jadi kalau kita ruqyah guna kalamullah, yakni ayat Al-Quran, itu harus. Contoh, kita sakit kepala, kita pun letak tangan kanan atas kepala, kita pun baca ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yusadda'una anha wa la yunzifun ya. Surah apa tu? Waqiah ya. Subhanallah. Penghuni syurga itu tidak mabuk dan tidak pening kepala. Maksudnya ya, itu ayat Quran, boleh
Pinggang kita sakit, aduh sakit, ya Allah, letak tangan ni belakang pinggang, sentuhan dengan buah pinggang, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan atas gunung ganang, nescaya gunung ganang akan hancur lebur kerana takutnya kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, ya. Gunung ganang pun tak mampu nak menanggung, ya. Hancur lebur. Mudah-mudahan kalau ada batu karang, pecah batu karang, ya. Subhanallah. Dada kita sesak nafas, ya, sakit, tak selesa, kadang-kadang letak pada dada, ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran tak lain adalah merupakan penyembuh kepada orang-orang mukmin. Subhanallah. Kepala lutut sakit, ya. Bila kita gerakkan lutut tu, orang kata grease dah habis, engselnya tu macam kesat. Grease dah habis. Yang nak buat, contoh kalau nak ruqyah, tangan kanan letak pada kepala lutut, tepuk 3 kali sambil baca ayat wa idza baqashtum jabbarin, ya, baca, tepuk 3 kali. Subhanallah. Itu antaranya. Contoh mata kita kabur ke, sakit ke, kemerah-merahan atau rasa gatal-gatal atau macam mana, kan, antara ayat boleh kita baca surah Qaf ayat 22, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka pada hari ini aku singkap sesuatu yang menutupi mata kamu, lalu menjadilah penglihatan kamu hadid, sangat tajam, ya. Subhanallah. Tu mata. Lepas tu boleh tiup kat ibu jari, pejam mata, sapu daripada tengah keluar, sapu 3 kali, ya. Subhanallah. Jadi banyak kaedah-kaedah. Jadi ayat Al-Quran kita boleh guna untuk ruqyah, harus, tak ada masalah. Contoh kita nak makan madu, nak minum madu, ya. Jadi sebelum nak minum madu, Ustaz dapat ijazah daripada Ustaz Syarahan Syafi'i, ya. Okey, sebelum nak minum madu tu baca surah Nahl ayat 69, ya, surah Lebah ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dia yakni lebah mengeluarkan sejenis cairan daripada perutnya yang bermacam-macam warna, menjadi penyembuhan kepada penyakit-penyakit manusia. Lepas tu niatkan, ya Allah, kau sembuhkanlah darah tinggi aku. Ya Allah, kau sembuhkanlah migrain aku. Ya Allah, kau sembuhkanlah gout aku. Ya Allah, kau sembuhkanlah masalah psoriasis ataupun eczema aku. Apa saja, ya, minum, diamalkan, insya-Allah mujarab, ya, dengan izin Allah. Jadi terlalu banyak, ya, ayat-ayat Al-Quran, ya, yang boleh kita gunakan untuk perubatan, ya. Subhanallah. Kerana Al-Quran itu sendiri syifa, ya, syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan aku menurunkan Al-Quran tak lain adalah menjadi penyembuhan kepada orang-orang mukmin, khususnya penyembuhan bagi penyakit dalaman, penyakit rohani, penyakit hati. Masya Allah. Kalau sakit hati, tuan-tuan, minum madu, tualang 1 botol sekaligus pun tak jadi, tuan-tuan, ya. Tak jadi, ya. Takkan selesai masalah. Kerana ubatnya, masalah rohani bukan pada madu, tapi pada ayat-ayat Al-Quran, ya, insya-Allah. Sebab tu Nabi SAW bersabda, alaikum bisyifa'aini Al-Quran wal asal. Ke atas kamu 2 penyembuhan, iaitulah Al-Quran dan madu. Al-Quran lebih kepada penyembuhan penyakit-penyakit dalaman, rohani, kebatinan. Masya Allah, hasad, dengki, takabur, riya, sombong, angkuh, bongkak, segala-gala, dendam, kesumat. Masya Allah, Al-Quran lah ubat dia, ya. Adapun madu ada lebih kepada ubat bagi masalah fizikal, yang luaran, ada darah tinggi ke, ada sembelit ke, kan, ada gout ke, ada masalah penglihatan ke, apapun juga masalah fizikal jasmani, madulah ubatnya. Tapi kalau masalah kerohanian, Al-Quran lah ubatnya. Malah Al-Quran ubat kedua-duanya sekali, jasmani dan rohani. Itulah kehebatan Al-Quran, ya. Itu antaranya. Subhanallah. Baik, yang pertama tadi keharusan menggunakan kalamullah, Ustaz dah hurai. Lepas tu nama-nama atau sifat-sifatnya, nama-nama Allah, ya.
Ada berapa nama-nama Allah? Asma Allah 99 ya. 99. Masya-Allah, kita boleh guna. Ataupun sifat-sifat ya. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Contoh, anak kita degil, keras hati. Si ibu masa masak nasi itu sambil gaul-gaul beras kan nak cuci, boleh baca terus ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Wahai Allah Tuhan yang Maha Lemah Lembut, wahai Allah Tuhan yang Maha Lemah Lembut, wahai Allah Tuhan yang Maha Lemah Lembut, Engkau lembutkanlah hati anakku ya. Subhanallah. Hatta hati kita sendirilah yang lebih utama. Kita terasa keras hati sejak hari-hari ni kalau macam je kan. Jadi amalkan zikir nama Allah tadi, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif ya. Subhanallah. Baik, itu yang pertama, menggunakan kalamullah, nama-nama atau sifat-sifatnya ya, itu keharusan ruqyah. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maksudnya. Kalau guna bahasa Arab okey, tak ada pertikaian lagi lah, guna bahasa Arab. Dia ruqyah, tengok peruqyah tu, dia guna bahasa Arab, it's okay. Ataupun bahasa yang difahami maksud. Contohnya kita orang Melayu jumpa perawat tu, dia ruqyah dalam bahasa Melayu, okey. Kita orang Jawa, wong Jawa, jumpa perawat pun wong Jawa, dia ngomong Jawa ketika mana meruqyah, boleh juga ya. Ataupun kita ni orang Banjar, kolaan nereng napang tekoreheng ya, ulun contoh. Lepas tu kita jumpa perawat pun kolaan juga, kolaan juga, dia pun bersurah Banjar ya. Bukan surah Al-Baqarah, itu ngaji Quran, dia bersurah Banjar, dia speaking Banjar ya. Dia speaking bersurah Banjar tadi, kita faham, boleh, harus ya. Yang tak boleh itu kita orang Melayu jumpa bomoh siam. Bomoh siam tu pun dia ruqyah dalam bahasa Siam. Contohnya, sawadikap, aukun kap, ikan siakap terperangkap dalam lokap, masuk ikut tingkap. Contoh. Sekali dengar macam faham, tapi bila dia mati tak faham lah, rupanya bahasa Siam. Ketika itu haram ya, tak harus lagi. Sebab apa? Dia khawatiri ketika dia meruqyah itu, dia sedang menyeru syaitan iblis. Kita pun angguk aja, sengih aja. Sebab kita tak faham. Dia khawatiri ketika dia meruqyah itu, dia telah menyeru-nyeru roh orang yang mati, dia telah memuja-muja syaitan iblis dan seumpama ya. Sebab itu dilarang sama sekali mendapatkan hikmat ruqyah daripada orang yang menggunakan bahasa yang kita tidak faham. Tapi kalau kita faham, senang. Kita tengok, ada unsur syirik, cepat-cepat kita tinggalkan. Itu tujuannya. Baik, kita berhenti seketika laluan untuk azan isya. Falyatafaddal mashkura.
syarafa darajat wa ba'ath innaka la tukhlif walhamdulillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kita sambung sikit lagi. Baik, yang ketiga, apalagi keharusan ruqyah mengikut Imam Ibnu Hajar, dengan iktikad bahawa bukan jampi-jampi itu yang menyembuhkan atau memberi kesan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah dapatkan khidmat ruqyah, ditakdirkan Allah sembuh penyakit kita. Lalu tiba-tiba kita beriktikad dalam hati, perawat itulah yang menyembuhkan aku, ataupun bacaan-bacaan dia itulah yang menyembuhkan aku, ataupun ubat-ubatan yang diberikan kepadaku lah yang menyembuhkan aku. Salah sama sekali, ya. Maka jadi haram ketika itu ruqyah. Tak boleh. Kita beriktikad bukan bacaan ruqyah itu yang menyembuhkan, bukan perawat itu yang menyembuhkan, bukan ubat yang diberi yang menyembuhkan, tetapi Allah Ta'ala. Baru haruslah ruqyah, ya. Falsafah perubatan Islam ada menyebut at-tabibu yudawi wallahu yashfi. Tabib ataupun doktor hanya merawat, hakikat yang menyembuhkan ialah Allah, ya. Bukan doktor yang menyembuhkan, bukan tabib yang menyembuhkan, bukan ubat-ubatan yang diberi itu yang menyembuhkan, bukan juga bacaan-bacaan itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Allah izin sembuh, Allah tak izin tak sembuh, ya. Subhanallah. Ada orang macam-macam ubat-ubatan dia makan, ya. Habis beribu-ribu tapi tak sembuh juga penyakit, ya. Ada orang hanya dengan minum air kosong yang dibacakan selawat dan Fatihah, diminum, tiba-tiba sembuh dengan izin Allah, ya. Nak bagi tahu kesembuhan itu hanya dari Allah, ya. Bukan daripada doktor pakar ke, daripada kita belanja beribu-ribu ke, ya, daripada bacaan-bacaan tertentu ke, tak. Dia semua dengan izin Allah. Allah izin sembuh, walaupun hanya minum air yang dibaca Fatihah. Allah tak izin tak akan sembuh, walaupun beribu-ribu habis, walaupun doktor pakar sana pakar sini, tak akan sembuh, ya. Masya Allah. Sebab kesembuhan itu daripada Allah, penyakit itu daripada Allah. Allah saja yang berhak untuk menghilangkannya. Yang selalu kita baca atas orang sakit, sebagaimana Nabi ajarkan, Allahumma rabban nasi adhibil basa ishfa anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqama. Wahai Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah. Sesungguhnya Engkau sahajalah Tuhan yang maha penyembuh. Tiada penyembuhan melainkan penyembuhan daripada-Mu sahaja, penyembuhan yang tidak meninggalkan saki-baki penyakit, ya. Subhanallah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan, ya. Sebab penyakit datang daripada Allah. Allah juga yang berkuasa untuk menghilangkan penyakit itu daripada kita. Subhanallah. Baik, seterusnya, tadi tentang Ibnu Hajar, keharusan ruqyah ada 3 itu dipetik daripada kitab Fathul Bari, ya, kitab At-Tib, bab Ar-Raqi bil Quran, ya, ruqyah dengan Al-Quran. Baik, seterusnya, dilarang sama sekali meruqyah dengan ruqyah ataupun jampi yang mengandungi ungkapan syirik. Seorang sahabat Nabi bernama Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu menceritakan, kami biasa berjampi pada zaman jahiliyah. Lalu apabila datangnya Islam, kami bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang jampi?" Beliau menjawab, "Tunjukkan kepadaku jampi-jampi kamu. Tidak mengapa dengan jampi-jampi selagi tidak ada syirik padanya." Ya, riwayat Imam Muslim dan Abu Daud dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi selagi tak ada ungkapan syirik, walaupun jampi itu dalam bahasa Melayu sekalipun, selagi tak ada ucapan syirik, ungkapan syirik, maka harus, ya. Sebab bangsa Arab waktu
sebelum datangnya Islam. Ketika mana mereka hidup dalam zaman jahiliah, waktu tu jampi, mentera, serapah semua ni dah jadi macam sebahagian daripada kehidupan mereka. Sikit-sikit bomoh, sikit-sikit ahli nujum, sikit-sikit tukang telek, sikit-sikit jumpa ahli sihir. Astagfirullah, ya. Dia tak dapat dipisahkan daripada kehidupan. Namun bila Islam datang, Nabi menghapuskan itu semua. Nabi menghapuskan semua perkara yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, ya. Itu yang Malik Al-Ashja'i tanya pada Rasulullah tentang jampi ni macam mana. Nabi kata tak mengapa dengan jampi, asalkan tak ada unsur syirik, perkara syirik di dalamnya, ya. Maknanya harus, ya, boleh. Syirik tu banyaklah. Contohnya dia jampi mambang kuning, mambang hijau, mambang jingga, mambang kelabu, contoh. Apa dia panggil tu? Itu mungkin nama-nama jin lah. Jin mambang. Jenis-jenis jin mambang yang ada warna-warni. Agaknya begitulah. Atau apa, dia nak boleh jampi je, dia pun seru. Jin tanah, jin api, jin air, jin angin. Astaghfirullahalazim. Itu terang-terang haram. Sebab dia dah mensyirikkan Allah. Dia seru selain daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini contoh, ya. Sebenarnya cerita P. Ramlee tu banyak pengajaran. Mungkin P. Ramlee dah kaji habis. Ya Ustaz, selut tu sebab cerita-cerita P. Ramlee ni dia evergreen, dia macam bersifat sepanjang zaman. Dahsyat. Subhanallah, ya. Tapi Ustaz tak setuju. Ada orang kata P. Ramlee ni ada mirip-mirip macam Nabi juga, macam dapat wahyu. Astaghfirullahalazim. Tu tak benar sama sekali, ya. Sebab Nabi Muhammad itu penuntut sekalian Rasul dan sekalian Nabi, ya. Tak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Itu orang yang ta'asub lah, kan. Orang ta'asub sampai kata begitu. Dahsyat cakap. Subhanallah. Baik, ya Rob. Apa yang terbaik ialah kita meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan zikir-zikir dan doa-doa yang maksur dari Nabi SAW, kerana tidak ada sebarang keraguan padanya, dan doa dan zikir dari Al-Quran atau As-Sunnah sudah pasti lebih mustajab, ya, dari yang lain, sekalipun diharuskan apabila memenuhi 3 syarat tadi. Maksudnya yang terbaik pastilah daripada ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir, ya, dan juga doa-doa yang maksur. Apa makna doa yang maksur? Doa maksur ini maksudnya ialah doa itu Nabi pernah baca, lalu kita baca seperti mana Nabi baca. Itu namanya doa maksur. Doa tak maksur pula ialah doa yang Nabi tak pernah baca, kita baca. Contoh, Nabi tak pernah baca doa dalam bahasa Melayu, tiba-tiba kita doa dalam bahasa Melayu. Itu nama doa tak maksud. Tapi boleh tak? Boleh, tak ada masalah, ya. Cuma nak bagi tahu istilah maksur tu merujuk kepada doa yang Nabi pernah baca, kita pun baca seperti mana Nabi baca. Itu doa maksur. Doa tak maksur, doa tu Nabi tak pernah baca tapi kita baca. Boleh ke? Boleh. Asalkan menunjukkan permohonan kita pada Allah yang baik-baik, kan. Masya Allah. Baik. Dari perbuatan Aisyah meruqyah Nabi menunjukkan bahawa diharuskan wanita meruqyah lelaki. Boleh isteri ruqyah atas suami dia, tak ada masalah. Anak perempuan kita, dia ruqyah atas bapa dia yang sakit, yang tak sihat, boleh, walaupun dia perempuan. Sebab barangkali dia ustazah. Anak kita yang lelaki mungkin semua cikgu, tak ada ustaz. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan, dia ustazah. Kita bapa lelaki, boleh ke dia ruqyah kita? Boleh, harus. Dalilnya Aisyah meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada masalah, ya. Boleh sahaja. Jadi setakat ni saja untuk perkongsian ustaz. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri ustaz, dengan izinnya juga. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa di lain kali, ya. Sebelum pulang, macam biasa, tabung-tabung disediakan oleh pihak Surah An-Nur dapatlah kita isi untuk memenuhi tabung simpanan saham negeri akhirat. Ya, hakikat keuntungan itu kembali untuk diri kita juga, ya. Satu pelaburan dan perniagaan yang Allah sifatkan lan tabur, nescaya takkan rugi. Lan tabur, pasti takkan rugi. Lan tabur, confirm takkan rugi. Iaitulah infak harta benda kita pada jalan Allah. Di samping tabung-tabung surau, Ustaz juga ada buat tabung macam biasa bagi membantu
membantu pembangunan dan pengurusan Madrasah Tahfiz Integrasi Syekh Izzuddin yang saya keluarkan kat Bandar Puncak Alam. Dan siapa-siapa nak support barangan yang Ustaz bawa, bolehlah dapatkan di belakang sana. Juga ada saudara kita ya daripada Bangladesh ya, boleh support barangan beliau. Tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.